Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak apa dengar jawab salam. No? Jadi sebelum kita nak mulakan, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya minta yang abang-abang, sahabat-sahabat, ayah-ayah, bapak-bapak minta ke depan sikit boleh tak? Mereka mai sebab depan jauh sangat. Dia cakap pun berasa macam jauh di sudut hati sana. Lepas saya nak bagi makcik mai ke depan sikit, dia kata duk tak langut, tengok tak nampak. Jadi kita minta abang-abang kita mai ni, jangan langgak kamera depa sudahlah. Kan, mai bagi penuh depan ni rapat sikit tak apa. Dia majlis ilmu ni kalau nak elok, orang kata apa, daun jatuh tu tak jejak ke tanah. Kan. Dia kata kalau boleh tu ustaz cakap ayat liak menyembuk tu masuk dalam mulut pun tak apa. Boleh ke tu dong? Jadi saya minta jemput makcik mai sampai tang kipas tu. Pasal kita bagi abang-abang kita mai ke depan, makcik mai lagi depan sampai tang pintu tu dia dah. Duk langut tengok mana satu Ustaz Abdullah Khairi. Duk dengar terakah ya, dengar sampai matang ramai ni. Kan? Duk tengok mana satu Ustaz Haslin yang kata duk jauh nampak janggut saja. Jadi kita main tak duk dekat sikit. Jadi abang-abang pun ajak main depan lah, kita bagi peluang kat kok kita tu sian kat depa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kerjasama yang baik daripada tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah Masjid Pematang Rambai ni. Kita tak mula lagi, baru saya duk susun bagi nampak elok cantik. Majlis kita ni ambil gambar pun nampak elok ya. Boleh nah? Ya. Rapat gitu kan. Baik. Mic kena rapat sikit Datuk dah. Boleh dengar ke? Kena telan masuk dalam perut mudah kena. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana wahdina wa la tu'akhizna bima fa'ala sufaha'u minna ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram summa amma ba'du. Alhamdulillah. Yang saya hormati lagi saya muliakan yang bahagia saudara ustaz pengacara majlis, yang bahagia Al-Fadhil Tuan Imam Masjid Pematang Rambai, yang bahagia Datuk Ghazali bin Hashim, yang kita raikan dan kita nantikan pada malam ini dua orang gandingan ahli panel, iaitu ahli panel yang pertama orang yang dekat dengan sini, iaitu yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi. Kan dia main awal lagi pasal dia dekat. Kami pun main awal juga. Tapi Ustaz dah lagi awal lah. Dah tengok muka monyok lah. Marah ke? Awal-awal lagi nak tokoh dah. Yang Muhammad. Baik. Yang berbahagia. Bunyi adui ya. Ustaz Abdullah Khairi. Yang ni tuan-tuan pun kenal. Iaitu sahabat kita yang duduk dekat sini. Viral seluruh dunia. Bukan dia yang viral, Kubah yang viral. Dan juga ahli panel kita yang kedua ialah yang bahagia Ustaz Haslin bin Baharim, ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Haslin Bollywood. Baru ni mereka duduk berlakon dua. Ustaz Haslin jadi Bangla, lepas tu mereka ubahlah jadi Banglawood. Lebih kurang tu lah. Baik, jadi saya pun tak mau panjang-panjang nak ringkaskan tajuk kita pada malam ini, iaitulah penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia tulis itu kita tu kita nak buat apa? Betul lah kot. Ataupun kita saja, kita tak tahu apa benda yang kita nak bincangkan. Sebab tu kita jemput dua orang ahli panel kita ini berkaitan dengan penghinaan terhadap baginda Nabi SAW. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya nak sebut dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan ataupun menjelaskan kepada kita berkaitan dengan perbuatan menghina Nabi SAW, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Allah menyatakan bahawa sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan juga di akhirat, dan Allah akan mempersiapkan azab yang menghinakan bagi mereka. Ini yang pertama yang kita sama-sama nak lihat dan bincangkan pada malam ini. Sebelum saya nak serahkan kepada yang bahagia Ustaz Abdullah Khairi, saya juga nak memetik apa yang kita dapat daripada teks khutbah Jumaat Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah. Saya sebut benda ni sebab mereka bertanggungjawab terhadap apa yang mereka telah
lancarkan ataupun telah mereka terbitkan dalam teks khutbah tersebut. Jadi saya nak baca sajalah, dan kebetulan saya pun telah baca khutbah ini di sebuah masjid, kemudian mereka rakam buat TikTok apa yang telah dibahaskan oleh para ulama terhadap penghina-penghina Nabi dan penghina agama. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, yang pertama, Al-Auza'i dan Al-Imam Malik rahimahullah berpendapat bahawa pesalah itu dianggap murtad dan perlu diberikan peluang untuk bertaubat. Saya sebut yang tu je. Saya tak suruh tuan-tuan ambil sebagai apa, tuan-tuan dengar saja dulu. Kemudian buatlah penilaian dan apa yang tuan-tuan dapat rasakan. Yang kedua tuan-tuan, Imam Ibn Munzir rahimahullah telah menukilkan bahawa secara sepakat ulama, barang siapa yang mencela Nabi Muhammad SAW secara nyata, maka wajib dibunuh. Yang ketiga, Abu Bakar Al-Farisi yang merupakan salah seorang ulama yang bermazhab Syafi'i berkata, sesiapa yang menghina Nabi SAW seperti menuduh beliau secara nyata, maka dia dihukum kafir dengan sepakat ulama. Sekalipun dia bertaubat, tetap tidak akan gugur hukuman bunuh yang telah ditetapkan ke atasnya. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan bahawa aku mendengar Abu Abdillah berkata, barang sesiapa yang mencerca Nabi Muhammad SAW ataupun menjatuhkan maruah baginda, sama ada orang Islam atau bukan Islam, maka mereka hendaklah dibunuh. Aku berpendapat bahawa dia perlu dibunuh tanpa perlu disuruh bertaubat. Banyak pendapat yang disebut dalam khutbah ini, maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, jawapan dia di sini bahawa ancaman-ancaman yang sangat besar kepada mereka yang meragukan perkara-perkara tersebut. Jadi tajuk kita pun pada malam ini ialah tajuk sebegitu. Saya juga pernah mendapat pandangan daripada ulama-ulama besar di negeri Malaysia kita ini, khususnya di negeri Kedah, berkaitan dengan penghinaan Nabi. Saya tanya apa akan terjadi, maka seorang ulama kata sebenarnya ia tidak membawa satu kerugian dan kesan kepada Nabi. Nabi tidak ada kesan apa-apa pun, tetapi orang yang menghina itu sebenarnya ia sedang menghinakan dirinya sendiri. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita ringkaskan masa kita dengan saya mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi bin Haji Harun sebagai panel pertama untuk mengulas tajuk kita pada malam ini. Dipersilakan yang berbahagia Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alna khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi Ustaz Lutfi Amir, moderator kita ataupun pengurusi kita pada malam ini, Datuk Sazali Hashim, mantan pengurusi masjid, apa nama masjid apa? Ar-Rahman, Pematang Rambai, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan muslim-muslimat yang dikasihi rahmati Allah. Saya pagi tadi naik motor tuan-tuan, motor tu tungkat, tak ada nak tungkat, lepas tu pergi lepas motor. Motor tu hampak saya pegang, pinggang meletup. Herot je lah, memang saya slip disc pun, pergi cucuk jarum tadi. Dia okey lah, boleh main. Saya sakit-sakit pun okey, ada mikrofon, hilang sakit lah. Jenis tu. Dia boleh lupa macam tu lah. Alhamdulillah, yang saya kasihi sahabat saya Ustaz Haslim Bangla Wood. Tarik balik yang hormat, yang hormat. Tarik balik yang hormat. Tapi lebih kurang ya, macam Bangla pun. Alhamdulillah. Sebenarnya kami tak dapat ada di sini. Datuk Sadri telefon saya, kata Ustaz, mai lah Mata Rambai ni, tak pernah mai. Walaupun saya duduk Pulau Pinang, dia tak pernah mai masjid ni. Lepas tu dia kata boleh tak tarik Datuk Badli Shah. Datuk Badli Shah tak boleh. Tak boleh lah Ustaz Aslim. Ustaz Aslim sebenarnya berada di Terengganu. Saya pujuk dah, saya kata Ustaz, mainlah Mata Rambai ni, support. Jadi dia kata tak apa, dia cancel lah Terengganu nak main sini. Dia Alhamdulillah tuan-tuan, Ustaz Aslim bersama dengan kita pada malam ni. Jadi saya sebagai tuan rumah lah, jalan ni saya duduk lalu dululah.
hampir 5 tahun. Sebab sekolah saya yang terakhir di Pulau Pinang ni ialah SMK Seri Muda. Lalu kot ni lah. Dan saya akan singgah sembahyang subuh di sini dan sembahyang lohok. Alhamdulillah, subuh ramailah dalam satu saf. Zaman tu lah, tak tahu. Oh lah, mi ramai ni. Ramai dah. Alhamdulillah ramai dah bertaubat dah, tuan-tuan. Lohok lagi teruk satu saf tak cukup. Masjid elok ni tuan-tuan mat lah kan, dengan aircon pun ada, semua kelengkapan. Lepas tu yang duduk sini sampai hebat semua. Sini Tun pun duduk kawasan ni no, kan, TYT. TYT duduk sini. Kalau tuan-tuan tak main masjid ni rugi lah tuan-tuan. Nabi ni Allah sebut dalam Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nazira walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Surah As-Saba ayat 25. Tidak kami utuskan Nabi ni kecuali dia untuk semua manusia. Maksud dia tak kira bangsa, untuk orang kulit hitam, kulit putih, bangsa Melayu, Arab, semua sekali. Sebab Nabi disebut dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kerana Nabi diutus ni rahmat sekalian alam. Dahlah untuk semua manusia, tak kira bangsa, India ke, Cina ke, Melayu ke. Tetapi kerana Islam, alhamdulillah kita ada Nabi SAW. Sebab tu Nabi ni tuan-tuan, bila kata rahmat, pasti apa rahmat tu? Rahmat dia maksud dia kita nak masuk syurga. Tu untung Kalau nak ikut tuan-tuan, sebelum Malaysia ni, orang Melayu kita bukan agama Islam. Agama apa? Pagan, animisme. Tapi alhamdulillah, walaupun ikut sejarah, kadang-kadang kita ni tak tahu sejarah. Apabila pemimpin kita menerima Islam, akhirnya alhamdulillah tersebar Islam kita ni sampai kepada ya Allah. Dan saya tuan-tuan, keluarga saya kalau nak ikut lari daripada Naratiwat Siam. Nama Abdullah Khairi bin Haji Harun Haji Syafi'i. Haji Syafi'i bin Haji Awang Muhammad. Haji Awang Muhammad bin Ishaq bin Tok Mengketi. Yang ni tak Islam ni. Tok Mengketi, ayah dia kata anak lelaki Vijot. Siap tu daripada Naratiwat. Tapi alhamdulillah, nenda saya masuk Islam, nama Ishaq. Maka nama saya Abdullah Khairi. Kalau tidak, nama saya Songsak Predik. Mai daripada Siam kan. Hari ni mai macam ni. Mai pakai baju macam ni tapi warna oranye. Lepas tu ada 3 line tadi kan. Oh, dek-dek lah, tak jumpa ni, nak ceramah apa ni. Baik angsa. Ini boleh cakap Siam kan. Mak saya cakap Siam. Merofang tak pernah tak boleh tumpang. Merofang Kinam Ron. Mak saya cakap Siam, orang Siam. Alhamdulillah, isteri saya pula keturunan mamak. Saya Siam campur mamak, jadi semak. Anak saya semak habis kan. Tapi nak beritahu, kerana rahmatnya Nabi kita Islam, nama Abdullah Khairi. Yang ni yang ni Tok Wan dia rasa belah India kot. Kalau tidak dia Mutusami ke apa sama kan. Ataupun Sami Belu apa kan. Tapi nak beritahu, kerana Nabi Muhammad rahmat, nama Haslin Bahrin. Yang ni sama ni pada Siam ni. Yang ni kalau Tok Sami elok tuan-tuan, dengan buncit elok semua ni. Tapi kerana rahmat, alhamdulillah, nama Lutfi Amir. Menunjukkan apa? Kerana rahmat Nabi. Dan alhamdulillah matang rambai ni majoriti Islam lah kan. Kita Pulau Pinang dulu bawah pentadbiran kerajaan Kedah lama. Dan alhamdulillah masa tu Sultan Muzaffar yang kedua. Dan kubur dia bukan dari sini tuan-tuan, ada di Satun. Kita panggil bukan Satun, kita panggil Satun. Sebenarnya Setui. Setui. Sebab dulu ada Ustaz Hamzah, dia jadi imam Masjid Negeri. Kita kena tahu sejarah. Dia keturunan tok guru yang hebat yang menulis kitab. Lupa dah kitab tu. Pergi ziarah tempat dia. Saya kata macam mana nama Satun? Sebenarnya tak. Dia kata nama sebenarnya adalah Setui kan, pokok setui kita kan. Maka ditukar kepada Satun. Dulu semua tu kawasan tu ialah kawasan jajahan kerajaan Kedah. Dan kubur Sultan Muzaffar Shah ada di sana. Menunjukkan apa? Kerana rahmat Nabi kita Islam, alhamdulillah tuan-tuan. Seronok sangat-sangat. Sebab tu Nabi ni tuan-tuan, Yahudi kata apa? Untuk memadamkan manusia ini, sejarah dia, bangsa dia, pertama dia lupa sejarah.
kita ni menyambut 31 Ogos kan 1957. Saya nak tanya tuan-tuan orang Matang Rambai ni, tuan-tuan tahu tak siapakah yang memberikan tarikh 31 Ogos? Orang tua-tua tahu, orang muda. Siapa bagi? Ulama kita lah. Ulama Pulau Pinang. Kan? Syekh Abdullah Fahim. Iaitu nenda kepada Tun Abdullah bin Ahmad Badawi bin Syekh Abdullah Fahim. Yang bagikan 31 Ogos tu. Kita kadang-kadang anak muda tak faham sejarah, tak tahu siapa bagi. Orang Kepala Batas. Dialah seorang ahli falak yang menetapkan 31 Ogos 1957 menunjukkan hari kemerdekaan Tanah Melayu. Tanah Melayu bukan Malaysia lagi. Nama Tanah Melayu. Bila Tanah Melayu, tanah orang Melayu lah. Kan? Bila sebut Cina, untuk orang Cina. India, untuk orang India. Bila sebut tentang yoga Slovakia, orang yoga. Bila sebut tentang English, orang English. Scottish. Kita tanah Melayu. Tapi kita orang Melayu ni kadang-kadang lupa sejarah. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Kita merdeka dalam keadaan yang cukup hebat 1957, maka kita gabung pada 1963. 1963 tu nama Malaysia. Tarikh bila? Orang muda tahu tak tarikh bila? Bila tertubuhnya Malaysia? Bukan 31 Ogos. 16 September. Gabungnya Sabah, Sarawak sampai Singapura semua tu akhirnya menggabungkan kepada satu wawasan nama Malaysia. Tapi orang Melayu kadang-kadang tak faham sejarah. Bila kita dapat menubuhkan tuan-tuan Malaysia ataupun tanah Melayu, kita bertolak ansur memberikan kerakyatan kepada rakyat yang lain. Orang yang mai pendatang daripada China, India. Akhirnya mereka duduk, kita bertolak ansur. Bertolak ansur, tapi ingat, kita jangan ditolak beransur-ansur. Kita banyak bertolak ansur sampai kena tolak ni tuan-tuan. Tengok ni Matang Rambai ni. Alhamdulillah masih lagi saya nak sebut tanah-tanah kita. Kalau boleh jangan jual tuan-tuan. Sebab bila satu tanah kan, kata pasal Nabi juga. Sebab tanah ni bila jual jadi macam Palestin. Palestin dulu depa ada lebih kurang dalam 36,000 yang penduduk dah. Akhir sekarang ni ada 6 juta penduduk Yahudi. Dulu 36,000. Sekarang 6 juta. Depa buat macam mana? Orang Palestin nak jual tanah dia beli. Kita macam tu lah. Tuan-tuan tengok belah-belah Pulau Pinang, belah-belah ni. Banyak dah tanah-tanah kita bila dah ada tanah tu banyak nama. Bila banyak nama tak boleh nak jual, tak boleh jual kat bangsa asing. Akhirnya tuan-tuan tahu apa yang berlaku. Sekarang ni kita banyak duduk di Kulim, di Sungai Petani. Ini realiti yang berlaku. Sebab tu kena faham sejarah. Sebab tu tuan-tuan Nabi SAW membuka satu sejarah yang hebat. Hebat macam mana? Bila dia hijrah tuan-tuan sampai di Madinah, dia mendamaikan Aus dan Khazraj. Kemudian dia mencantumkan hubungan silaturahim di antara Ansar dan Muhajirin. Kita ni tuan-tuan bergaduh lama dah. Kita kena ada satu sikap untuk bersama dalam perpaduan. Kan? Sebab kita bergaduh itu menyebabkan kita rugi sebenarnya. Jadi fikir kan? Kerugian ada pada kita. Dan alhamdulillah masyarakat kita, Nabi SAW dicantumkan dengan rahmat Allah. Dicantumkan dalam keadaan yang tak kenal antara satu sama lain. Ansar dan Muhajirin mana kenal, bukan keluarga pun. Tapi mereka bercantum, duduk satu. Kerana apa? Kerana Islam. Sebab tu kita ni orang Matang Rambai. Kita nak tanya, betul kau tuan-tuan ni orang Matang Rambai? Betul ke? Cuba angkat tangan tengok. Orang Pematang Rambai. Angkat tengok. Orang luar. Selain daripada Matang Rambai. Cuba angkat tengok. Orang luar main ramai lagi. Matang Rambai haram jadi buat ramai habis lah. Tak main. Itu kita heran tu kan. Kalau macam tu lah. Kita buat program di Paksi tuan-tuan. Orang Lubuk Mayam tak main. Apa sebab dia tahu kita? Orang luar main penuh dewan tu. Tapi bila tanya orang Lubuk Mayam, adalah 2-3 orang. Kuat pun dalam 30 orang. Sedangkan duduk di Lubuk Mayam tu 500 orang penduduk. Tapi yang main 30 orang. Macam ni kan. Matang Rambai. Kita Datuk Zazali nak buat program ni tuan-tuan ingat senang lah. Tuan-tuan berapa kali telefon sampai aku nak meluat angkat telefon. Datuk Zazali telefon ni jadi ustaz ni bagi jadi. Saya pun pujuk Ustaz Aslin. Ni ustaz tolong main ustaz. Malu kat Datuk kan. Zazali kata aku duduk Terengganu. Hang cancel hak Terengganu tu. Terengganu tu selalu pergi dah. Ni 19 kita nak pergi pula. Main sini. Dia kata, lepas tu Datuk telefon kan. Tak boleh. Saya telefon boleh. Dia tak boleh main, memang dia kena terajang aku lah.
Sebab dia kata apa, saya akan pergi menang. Semata-mata apa? Sebagai kasih sayang orang sahabat. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah, mukadimah bagi saya kan. Kalau tak ada Nabi, siapa kita? Kalau tak ada Nabi tuan-tuan, Nabi ni hebat tak hebat? Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang dibawa oleh Nabi, ambil. Sebab apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nabi ni contoh. Contoh macam mana? Contoh tuan-tuan tak ada dalam agama yang lain. Agama yang lain tak ada. Tapi Islam yang dibawa oleh Nabi ada daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur semula. Mana ada agama yang lain macam tu? Sehingga kan orang Arab Quraisy kata, "Ma li hadzal rasul?" Apalah rasul ni? Ya'kulu ta'am, dia makan macam kita. Wa yamshi fil aswaq, berjalan dekat pasar. Laula unzila alaihi malak fayakunu ma'ahu nazira. Kalaulah mai malaikat, depa minta supaya mai malaikat. Sedangkan tuan-tuan Nabi tu bila manusia, kita boleh tengok macam mana dia makan. Kan? Kita tengok dalam Syama'il Muhammadiyah, macam mana dia makan, macam mana dia tidur, macam mana dia berak, macam mana dia dengan isteri, dengan anak-anak, dengan cucu, dengan masyarakat. Tapi Arab Quraisy minta, mai kat kami malaikat. Kalau malaikat tak nikah. Kita tengok contoh. Laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Hebatnya tuan-tuan, mana ada dalam agama yang lain contoh macam ni. Daripada Nabi bangun tidur, nak tidur macam mana? Kita kena sunat baca 3 qul. Kan? Ini ada hadis Nabi 3 qul. Tak ada 3 qul, bukan 3 qul tu qul. 3 qul wallah 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian sunat tiup tu. Kemudian sapu sampai ujung. Ada dalam hadis Nabi. Kan? InsyaAllah kakak try baca. Jin takkan kacau kita, syaitan takkan kacau kakak, kecuali suami kita. Suami kita bacalah berapa kul pun dia terkacau tuan. Tapi kalau tak mau bagi kacau juga, lepas 3 kul tu tarik, keluar warna hijau punya. Lepas tu sapu, lari awal lagi bila dapat suami kita. Ni ada macam mana? Satu lagi ada doa dia. Doa apa? Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwastu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Ni doa ni. Sebelum tidur, Nabi kata apa dalam Sahih Muslim? Siapa yang baca doa ni, dia mati esok pagi, mati fitrah, tak ada dosa. Ni semua diajak ni. Kemudian tidur dah, mesti dilambungkan dengan kanan. Hadap kiblat kanan. Ni semua diajak. Lepas tu macam mana ustaz? Dah lena lantak dia. Terkangkang kata buka lah. Tak ada. Tapi Nabi ajak sampai tidur. Masuk jamban. Macam mana? Tutup kepala. Ni banyak sekarang ni mereka buat tandai kan. Tandai hanya kencing diri. Yang tak tahan pernah berlaku. Kawan saya Dr. Izhar, dia masuk tandai, kawan tu pakai kepiah putih, duk kencing diri. Ayat ada tak? Ayat mana ada? Dia buat macam mana? Mungkin dia tenyeh tak tua kan. Tuan-tuan gelap macam pernah buat dia kan. Itu bukan sunnah Nabi. Kalau boleh, kalau ada dekat masjid, buang lah tuan-tuan. Buang, kencing tak tempat kencing, pakai kepiah. Lepas tu tak tahan dia tapi RNR, pakai kepiah kencing macam tu lah. Lepas pergi masjid, kepak masuk, tarik zip kan. Lebih kurang macam tu lah. Pipi nak semayang jadi imam. Tadi kepak tadi masuk tu, haram tak basuh, jadi imam. Nak ikut tak ikut? Nak ikut tak ikut? Taubat aku tak ikut lah. Sedangkan sunnah Nabi dia ajak macam mana nak masuk tanda, tutup kepala, macam mana nak berak, dia ajak semua. Ini hebatnya. Nak tidur, nak makan ustaz sini boleh cerita, semua ada. Nak bersama isteri, nak dengan masyarakat. Sebab apa? Itu contoh Nabi. Uswatun hasanah. Tak ada lah tuan-tuan agama yang lain. Hebatnya Nabi kita. Itu sebagai mukadimah. InsyaAllah kita sambung sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan. Dari mana? Daripada mula bangkit tidur sampai tidur, Nabi menunjukkan kita uswah tersebut. Jadi bagaimana boleh berlaku penghinaan kepada Nabi SAW, sedangkan Nabi itu ialah orang yang menunjuk jalan kepada jalan yang sebenar untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Al-Quran menjelaskan kepada kita bahawa apabila bercakap dengan Nabi pun sebenarnya tidak dibenarkan meninggikan suara ataupun mengangkatkan suara. Bagaimana yang menghina Islam itu ataupun menghina Nabi itu adalah orang Islam sendiri.
Maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita nak teruskan soalan kita kepada Yang Bahagia Ustaz Hasdin Baharim berkaitan dengan forum tajuk kita pada malam ini, penghinaan kepada Rasulullah SAW. Kita apa peranannya? Sebenarnya tuan-tuan, ada seorang tok guru di sebelah Kok Diang sana. Dia kata apa? Hina Nabi ini seperti mana anjing yang menyalak bukit. Tuan-tuan biasa tengok anjing menyalak bukit tak? Tak biasa. Anjing biasa tengok anjing. Biasa. Anjing pun tak biasa tengok. Anjing biasa tengok dah. Ish, mereka ni tak cakap ni. Anjing biasa tengok dah. Biasa. Bukit biasa tengok dah. Anjing menyalak bukit biasa tengok dah. Tak biasa. Ni saya nak abang. Anjing menyalak bukit ni macam ni. Macam tu lah. Anjing dia pergi pagi-pagi dia menyalak bukit. Malam tak buat sekali lagi. Jadi dia. Jadi Aku tengok wuduk. betul dah. Yang Muhammad minta tahu ni. Tentang dirahmati Allah sekalian. Anjing bila menyalak bukit, bukit jadi apa? Bukit jadi apa? Tidak memberi kesan langsung kepada bukit tersebut. Bahkan anjing tersebut jadi dengan ulang kali. No? Ini tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jawapannya, penghinaan kepada Nabi tidak memberi kesan apa-apa pun pada Nabi. Sedangkan Nabi juga pernah dihina pada zaman awalnya. Pada zaman awalnya Nabi dihina, dikutuk dan sebagainya, diancam bunuh awal-awal lagi. Jawapan dia, bila kita nak menegakkan kebenaran ini pastinya ada halangan. Silakan Yang Bahagia Ustaz Hasdin. Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Makasih Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir bin Saidin, yang mungkin tuan-tuan pertama kali tengok muka dia. Beliau adalah Ketua Unit Dakwah Bahagian Kaunseling Agama Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri Kedah. Kalau saya ke utara, dia akan sentiasa duduk di sebelah saya. Dia akan jadi pemudah cara. Hari Khamis baru ni saya dengan Ketua Polis Kedah, dia pun duduk sebelah sekali atas pentas. Malam tadi lebih kurang juga dia pun sekali dengan dia. Dan malam ni bersama lagi dengan beliau. Alhamdulillah, terima kasih banyak jadi peneman merangkap pemudah cara bicara kita pada malam ini. Yang berbahagia Ustaz Abdullah Khairi bin Haji Harun, yang berbahagia kekanda kami Datuk Ghazali Hashim, terusnya kepada pihak masjid Tuan Imam Bilal Siap, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya tengok salah ni kesian, sebab dia kata dia sakit kangkang, pinggang dia sakit, dia naik motor, dah tua dah, nyanyuk. Orang katuk tongkat dulu baru lepas motor. Kalau kata bodoh, marah. Jadi dia macam itulah. Umur 54, dah tua dah, cucu pun dah 4. Jadi kita tengok kesian, tengok kami tengok semain duduk, ada pihak abang kasih kalau saya sampai kamat tadi. Isteri Ustaz duduk lepak kat dengar tu, beli sushi apa macam lah, nak beli kebab, orang tak ada, dia semayang. Jadi Ustaz lah pasal apa semain duduk. Saya boleh terkejut sebab sakit dia sama dengan saya. Saya 4 bulan warded hospital Sungai Buloh dan KPJ Tawakal 4 bulan. 2-3 hari HM Kubang Krian. Sakit tulang belakang ni memang amat-amat menyeksakan. Dia tak macam sakit jantung. Jantung ni injak, tapi belakang ni kalau ada buat operation sakit gila. Sebab tu saya dibelah perut sepanjang itu 5 jam dan dimasukkan besi, kemudian diterap 3 jam, masukkan skru. Maka hari ketiga, hari kedua, dengan kebesaran Allah yang maha syifa, saya boleh berjalan macam biasa. Yang sebelum ni saya hampir lumpuh dan saya tak boleh nak berjalan. Jadi alhamdulillah, saya doakan Ustaz Abdullah Khairi ni sihat walafiat. Sebab banyak lagi program dengan saya ni sampai ujung tahun, walaupun disibuk dengan umrah dan sebagainya. Tuan-tuan,
Cuba hayati baik-baik nasyid ini. Kalau siapa ingat boleh ikut pelan-pelan. Nasyid dia gini. Alangkah indahnya hidup ini, anda dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Kalau kita feel, sebab nasyid ni menyanyi dekat penjara, banduan boleh teriak. Ni dia feel. Ni tak ada lagu, tak ada muzik, tapi hayati dia. Macam mana tuan-tuan ada bangsa kita boleh hina susuk tubuh ini. Alangkah indahnya hidup ini, anda dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, anda dapat ku kucup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahu Akbar tuan-tuan. Lagu ni pun kita tak baca ayat Quran, dengan kita memahami maksud tu pun, dengan bahasa Melayu ni pun, saya tu terang cakap, saya dah keluar air mata. Macam mana orang boleh ada sanggup menghina Nabi SAW? Betul tak? Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Siapa tahu, jangan segan, ini bukan lagu merapu, boleh siap ramai. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita. Cekarnya hatimu menempuh ranjaunya, tak terjangkau tinggi tegardimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Quran, antara ayat berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa
عدوا شياطين الإنس والجن. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh-musuh daripada syaitan, iaitu manusia dan jin. Saya setuju sangat Ustaz Lutfi ulas apa yang dibicarakan oleh Ustaz Khairi. Benda ni dah lama berlaku dah. Sehingga kan satu hari Nabi SAW terasa sakit hati sangat. Nabi kata, ya Allah, cukupkanlah penghinaan lelaki tersebut kat aku. Berapa hari lelaki itu mati. Tuan tahu tak, masa nak tanam bumi itu tak boleh terbuka. Tapi nak cerita akhirnya mayat dibiarkan di atas bumi dan datang burung-burung gurap, iaitu burung gagak, patuk dia. Akhir sekali datang anjing kencing atas muka dia. Kalau tuan ingat Pak Menakan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang bernama Sultan Nuruddin Mahmud Az-Zinki, dia ni kaya tapi adil, alim. Ini pemerintah zaman dulu. Adil dan alim. Dia mimpi 3 hari mutawaliyat, 3 hari berturut-turut Nabi jumpa dia. Ya Mahmud, anqisni min hazaini syakhsain. Mahmud, boleh tak tolong selamatkan aku daripada 2 lelaki ni? Dan nampak muka 2 lelaki tersebut, tapi dia tak tahu. Sebab Sultan Nuruddin Mahmud Az-Zinki ni bukan ahli takwil, hadiah ni mimpi. Malam besok mimpi lagi, ya Mahmud, anqisni min hadaini syakhsain. Tolong selamatkan aku pada lelaki 2 ni. Malam ketiga, ya Mahmud, anqisni min hadaini syakhsain. Selamatkan aku dari 2 lelaki jahat ini. Lalu dia kata dekat menteri dia, aku mimpi 3 malam turut-turut. Dan Nabi kata, barang siapa yang mimpi aku di waktu tidur, seolah dia juga mimpi ketika dia berjaga. Maksud dia, jin setan tak boleh menyerupai Nabi SAW. Kata menteri dia, beginilah tuan, jom kita pergi ke Madinah. Dia pergi, tapi rahsiakan daripada Gubernur Madinah. Pasal apa aku mimpi 3 kali turut-turut ni? Dia duduk antara rodah, duduk berhari, dia tak nampak apa masalah. Lepas tak mimpi dah, dan tidak ada penunjuk dan penanda dengan kaitan mimpi tersebut. Lepas tu dia kata dekat menteri dia, dia orang boleh menyamar lah. Nampak gaya, wahai menteri, kita kena bagi tahu dekat Gubernur Madinah yang aku mai sini. Hang bagi tahu kat Gubernur, harta yang kita bawa ni kita nak sedekah kat penduduk Madinah. Minta Gubernur Madinah kumpul semua penduduk Madinah, kita nak bagi hadiah sedekah. Gubernur Madinah ni khalifah kan, terkejut Sultan mari ke Madinah tanpa diketahui. Demai cepat-cepat ikut arahan, kumpul penduduk Madinah, bagi semua harta-harta sedekah ni. Dia tengok tak ada pula orang yang hak muka macam di mimpi. Ustaz Lutfi dia baca Abu Bakar Al-Farisi tu dalam mazhab Syafi'i, yang buat hukum agak keras ni kita ni. Yang agak lembut 2 aja, iaitu Maliki dan Imam Al-Auza'i. Dia kata bagi dia peluang taubat, tapi bunuh tetap bunuh. Kalau mazhab kita tak rakcan, tangkap aja, bunuh. Tu nampak tu kerah, mana dahsyat. Adik-adik kena ingat, adik-adik jangan layan pupuk macam ni. Lalu dia kata, hal baqiya ahadun lam ya'khudh syai'an min as-sadaqah. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zinki tanya Gubernur, hal baqiya ahadun lam ya'khudh syai'an min as-sadaqah. Ada lagi ke yang tak ambil sedekah aku ni? Kata Gubernur, wahai tuan-tuanku, semua dah mai dah.
Kecuali ada dua rakyat Andalusia yang mereka main ni orang kaya, mereka main nak beribadat macam umrah lah, beribadat di Madinah. Hampangnya dua tu main sini, dua tu dah dekat dah. Hadzaini syakhsaini, main dia buat kelubung, buka. Sultan kata apa, beginilah, boleh tak bawa saya pergi rumah awak? Pergi rumah diorang ni. Bila pergi rumah kawan ni, diorang ni, Sultan sendiri cari tanda-tanda masalah apa kaitan laki dengan Rasulullah. Masa nak balik, Sultan Nuruddin Mahmud Zingki, dia perasan di tengah-tengah tu ada almari baju, almari kitab. Dia kata apa? Bukankah almari rak-rak ni di tepi dinding? Kenapa rak mereka ni di tengah-tengah? Maka wahai menteri, wahai gubernur, tolong tolak lantai tu, lantai tanah, dan rumah dia bersebelahan. Kita dah cari pun dia tak nak beritahu tak mana rumah tersebut, dekat dengan makam Nabi. Bila buka, tengok ada terowong dalam tu yang pergi menghalau kubur Nabi SAW. Tuan-tuan, dua orang Indonesia ada Kristian. Dia tanya, tanah hampa korang buang tak mana? Kami bubuh dalam tempat yang letak air tu, kulit kambing tu kan, kami bubuh dalam tu. Jadi kami bawa keluar buang, orang kata kami bawa ayak. Maka ditangkap diorang ni. Sultan Nuruddin Mahmud Az-Zingki arahkan dua-dua ni jangan cakap banyak, pergi dekat Babu Salam, pancung kepala mereka dan ambil mayat mereka ni, keluar sepanjang Madinah, bakar, jangan tanam. Tuan-tuan nampak dah satu penghinaan kita kena buat kepada orang yang hina Nabi SAW. Cerita ini tuan-tuan boleh tengok dalam Irsyad Fatwa keluaran Jabatan Agama Islam Melayu Persekutuan. Nak bagi tahu kepada kita dalam bahasa mudah, pernah Nabi rasa sakit sangat bila ada orang kafir dan madu hina Nabi. Nabi kata, ya Allah, cukupkanlah penghinaan daripada aku. Allah matikan dia, akhir sekali bumi tak boleh terima jasad dia. Letak atas dia pekat lari, kawan-kawan kafir tadi ni yang datang tu patuk, apa nama ni, buang gagak patuk. Dan tak akhir sekali betapa hinanya semua anjing pakai main kencing di muka dia. Nak ceritanya orang yang hina Nabi, memang kita patut hina sehina-hina dia. Nak bagi tahu pada kita, berat sangat apabila ada bangsa kita yang buat macam tu. Tetapi sebenarnya Nabi tak heran, dan kita pun tak heran. Pasal apa? Sebab kita yakin Allah sentiasa menolong Nabi SAW. Namun kita sebagai umat Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak beriman seseorang, tidak beriman. Saya tak nak terjemahkan tidak sempurna iman, saya kata tidak beriman. Saya terjemah secara syadid sikit, cara lembut kita, tidak sempurna iman. Tak, bab Nabi tak boleh bincang tidak sempurna iman. Memang tidak beriman sesiapa yang tidak menjadikan aku lebih dia cinta daripada anak dia, ayah dia dan orang ramai. Kalau kita sengaja makan dengan tangan kiri, itu penghinaan secara terhormat. Kalau tuan-tuan minum air makan dengan tangan kiri dengan sengaja, ini satu penghinaan yang terhormat. Kalau tuan-tuan makan bihun dengan gerbu, kona-kona ikut barat tangan sengaja, satu penghinaan. Tapi kita tak ambil kira sebab perbuatan, tapi perkataan lebih mudhish, lebih geram yang kita nak katakan pada malam ini. Ini contoh nak bagi tuan-tuan muslimin. Sebab itu nak bagi tahu bila Nabi sebut kepada kita dan Allah sebut kepada kita, antaranya ialah wallahu ya
ya'simuka minan nas. Surah Al-Maidah ayat 67. Dan Allah sentiasa memelihara kamu, wahai Muhammad, daripada kejahatan-kejahatan manusia. Iaitu kita level tu kita yakin. Ayat seterusnya Allah sebut apa dah? Inna kafainakal mustahzi'in. Wahai Muhammad, sebenarnya kami tetap memelihara kamu dan mengawal kamu dari kejahatan orang yang al-mustahzi, yang mengejek-ngejek, menghina kamu. Sebab tu kalau Nabi ada sekarang, Nabi tengok, Nabi faham dah. Memang kata Allah, firman Allah, macam itulah para Nabi, para pengejek, para penghina-hina Nabi di kalangan syaitan, jin-jin dan manusia. Sebab tu kita sebagai orang berperanan nak beritahu pada kita bahawasanya kita nak mengajak manusia, nak tarik anak-anak kita bagaimana kata-kata para ulama, para hukama. Dia kata pada dia, adibu auladakum bisalasati khisalin bihubbi nabijikum wa bi ali baitihi wa qiraatil Quran. Didik kamu anak kamu. Hello, adibu auladakum. Didik anak kamu dengan 3 perkara. Yang pertama, didik mereka supaya cinta aku. Tuan-tuan, bayangkan orang suruh satu fa'alul amri, fa'al to order. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah ajar Nabi, Allah terwahyu dekat Nabi, ya Muhammad, kau kata dekat umat kamu, in kuntum tuhibbuna Allah, kalau hampa cinta Allah, fattabi'uni, kamu kena ikut aku. Lepas tu kata-kata bahasa Arab, para ulama dia buat satu kata-kata cantik. Min tamami hubbil mahbubi ay yuhibba ma yuhibbuhul mahbubu. Ini bukan lagu Hindustan yang salah faham lah. Min tamami hubbil mahbubi ay yuhibba ma yuhibbuhu al-mahbubu. Daripada kesempurnaan cinta kepada yang kita cintai, mestilah kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Betul tak? Kalau Nabi makan kanan, makanlah kanan. Kalau Nabi makan baca bismillah, makan baca bismillah. Kalau Nabi tidur baca bismillah, bacalah bismillah. Kalau Nabi masuk tandas, Nabi kata seringannya a'udzubillah. Nabi keluar tandas, alhamdulillah. Ni contoh. Nak beritahu, insya-Allah sebut betul. Kurang adab, bukan kurang adab, kurang ajar bagi seorang lelaki yang kencing berdiri depan orang. Kencing berdiri itu harus dia ada boleh dibenarkan, tapi bukan depan orang. Nabi dalam hadis sahih sebut dalam fiqh tentang Nabi kencing. Nabi kata, sahabat kata, bila Nabi sampai nak buat hajat, nak qada hajat, Nabi hilang hatta yaghiba anna. Kami tak nampak Nabi kencing di mana. Siapa yang ajar kita?
ada masjid buat tempat kencing berdiri. Masjid saya, Masjid Sultan Ibrahim Kuala Selangor. Masa mula-mula tahun 1998, saya jadi lantik imam Masjid Daerah Kuala Selangor. Masjid daerah besar. Bila masuk mesyuarat, saya kata, saya selaku imam Masjid Daerah, di bawah saya ada 56 masjid-masjid kampung. Saya arahkan supaya robohkan tempat-tempat kencing berdiri tersebut. Siapa ajak kita buat benda macam tu? Minggu depan pecah elok, plaster balik. Kencing tak boleh tunjuk depan orang. Kencing bukan berak. Bodoh, kencing tak boleh depan orang. Saya tengok ni pergi umrah dengan haji dengan saya, pakai ni, pakai ihram. Ni pakai ihram. Pusing. Angkat ihram atas tu, buh dekat menyanak dekat kaki tu. Selok gitu kan. Saya kata dia ni ceti ke? Pegang mikrofon itu. Mikrofon pula kemaluan dia. Tuan bayang syarat-syarat kencing berdiri, mesti tempat jatuh air kencing lebih bawah pada kaki kita. Ada hukum dia. Tapi pasal bodoh, tak mau mengaji. Cuma gula fake taharah tak mau main. Tentang kencing ni, dia contoh kita kencing atas tebing. Tak apa. Kencing tak patah balik. Tapi jaga lelehan kencing. Orang lelaki, orang perempuan mana boleh kencing berdiri. Pelik noh. Sebab dia kembang. Dia boleh lekuk paha tu ke jari. Jenis kencing leweh macam kita ni, kita kena kat bahagian telung tu, kena basuh bagi elok. Ya, saya cakap terang, bukan saya cakap kotor. Sama jenis tua-tua umur pun 80, dia kencing dia tak laju dah. Dia turun begitu. Tuan nampak tak? Bukan nak hina. Saya kata kat saya ni, kadang kita kencing ni, nak kencing dia boleh meleleh. Basuh kita punya medang cakap, kita punya bawah tu. Lepas tu Nabi kata apa? Innahuma la yu'azzaban. Once upon a time, Nabi dengan sahabat-sahabat balik, lalu dekat kubur, 2 kubur. Innahuma la yu'azzaban. 2 kubur ni sedang diseksakan. Wa ma yu'azzaban. Hak belakang apa? Ya Allah, kena azab. Pasal apa? Yang pertama, kana la yastanzihu minal baul. Wa amma ahaduhuma kana yamshi bin namimah. Orang yang kencing basuh tak elok, sama juga orang suka mengumpat orang. Dua-dua tu kena azab dalam kubur. Bayangkan pergi ke ihram kencing, dia tak tahu duk bohong, dia percik mai balik. Sebab tu kita nak pergi umrah, nak kencing, biar hang bogel terus dan belayar tak apa, hang sangkut semua, hang duduk bagi elok. Orang kata makruh, tapi lebih baik daripada pakai ihram, boleh menjejaskan kebersihan. Dia kotor tak masalah, tapi ingat kencing hukumnya najis. Sampai macam tu komplitnya Nabi cerita kat kita. Tapi sayang kita dia nak ikut. Berapa ramai yang minum air dalam gelas debu yang penuh. Contohlah, nah yang penuh, dia buat kena. Tak betul. Minum air satu nafas hanya untuk 3 teguk saja. Tuan-tuan, 3 teguk. Tengok, tarik nafas. Berhenti. Ni, budak main bola futsal. Jangan minum, dah buka ni, kita dah buka. Jangan minum, bibir kita letak dekat bibir botol. Nampak dia nak buih? Karbon dioksida boleh merosakkan kandungan apa tu H2O dalam air. Allahu Akbar. Orang kaji, kenapa Nabi tak bagi?
Lepas tu tukar pula dengan orang. Jangan minum bang. Kalau hang main bola, main badminton, layan orang. Syarat. Jangan gogok gini. Okay, fine. Nak cerita sampai macam tu. Allah, apa sophisticated. Sophisticated. Canggih. Terlalu. Our prophet, dia punya vision dia, la ilaha illallah, 1400 years ago. Ni tuan-tuan diam ni, lalu dia gelak. Pada tajuk-tajuk ni serius. Tuan-tuan bayangkan, kita kahwin, nak bersetubuh dengan bini pun Nabi kata jangan setubuh tak baca doa. Siapa tak baca doa, syaitan mendahului jima dia dengan bini kita. Lepas tu keluar anak punya syaitan. Kasar bahasa saya. Kita dua macam kahwin-kahwin buat macam perogol. Mana boleh? Tidur. Neng. Betul tak boleh? Buh menerajang tu tak? Sampai macam tu. InsyaAllah. Ibu-ibu Maimunah cerita pula, aku tarik Nabi mandi sekali dalam satu bilik mandi. Aku simbah Nabi dan aku disimbahi. Allah, romantik nak? Datuk Ghazali, Imam mana? Pernah mandi sekali dengan Mak Long? Tak mau, geli longgak. Tengok Pak Long macam katak kena penyet. Dia bukan pasal tu. Macam mana bini Nabi dah? Aku mandi sekali dalam bilik mandi dengan Nabi, aku simbah Nabi dan aku pula disimbahi. Nabi kata apa? Da'ihi dah nanti ayat habis. Allahu Akbar. Kita seduk cerita lah, tapi Nabi sophisticated. Tiba-tiba kita kata Nabi babi. Alhamdulillah lah, budak tu penyampak nasihat baik. Budak Melayu tu tak pergi bunuh tu. Budak tu tak mengaji. Kalau dia mengaji, dia buat kisah mati budak tu dia buatnya. Kita bukan suruh buat macam tu. Itu bukan kerja, itu kerja pemerintah. Pemerintah yang lemah, dia tidak akan melaksanakan hukum tersebut. Minta maaf cakap Pemerintah yang lemah di sekitar kita tak berani nak menguasakan undang-undang tersebut. Nak berbicara undang-undang hudud pun tak lepas sekarang. Kita nak bunuh orang hina Nabi, berani buat? Tak ada undang-undang tu, penjara aja. Tapi ulama berfakat hukum bunuh orang hina Nabi, kecuali Auza'i dan Imam Maliki kata beri peluang bertaubat, lepas tu baru bunuh. Mazhab lain tak, kap je bunuh. Macam mana orang kafir, Allah walaupun tak dibunuh, tapi Allah bunuh dia dengan jijik. Tentang orang tanya pasal apa benda ni berlaku, bermulanya Salman Rushdie. Saya tak kata Alhamdulillah bila Salman Rushdie dikelak leher dia, dikelak, ditikam hati dia, dan juga dikelak, dia putus arah dia. Saya tak kisah. Saya tak kata Alhamdulillah lah. Sejak tahun 80-an ini semua lakonan orang barat. Tuan-tuan tahu mana negara yang paling kuat yang memulakan paradigma hina Nabi, iaitu France dan Italy. Dua negara inilah yang menyertai peperangan salib menentang Palestin, menjajah negara Islam dengan negara Arab. Daripada dua ni Lepas tu Menteri France paling banyak hina Nabi. Karikatur pun selebriti Sweden, France paling banyak. Cuma yang antara yang kita lihat, bila seorang menteri di Mesir yang dipecat, walaupun teruk-teruk presiden dia pun berani pecat menteri dia yang menghina Nabi. Begitu juga seorang hakim di Lahore menghina Nabi,
pengawal askar tu tembak dia betul-betul kepala dia, walaupun pengawal tu tetap dibunuh oleh mahkamah tu juga. Tapi jutaan umat Islam Pakistan semayang ghaib dan juga semayang direct dengan dia. Tuan-tuan, kita bukan nak bicara apa hukum kata orang, tapi tergama ke adik-adik, kakak-kakak kita kata Nabi itu babi. Fikir-fikirkanlah, jam dah 10.30. Ustaz lah mukadimah, saya bukan mukadimah, saya bubuh je cukup. Saya bagi lagu dah, sedap dah, alhamdulillah suara. Ustaz lah dia suara dia tak apa nak sedap. Jadi dia buat suara latar, wahai, aduh, itu dia punya suara, kan? So insya-Allah tuan-tuan, adik-adik, banyakkan lagu-lagu tadi. Ibu-ibu, banyakkan lagu tadi. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Ajar cerita Nabi, nasyid sesungguhnya. Aduh, lagu dengan nasyid. Jangan lagu हमको हमें से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ gala sela galu. Tuan-tuan, apa maksud dia? Pas au gala sela galu. Apa maksud dia? Datanglah, cepatlah, lagalu, peluklah diriku ini. Dapat pahala tak? Dahlah seorang Islam bodoh tak faham, gagah menyanyi. Kan? Hamko hami se cura lo, lagu Muhabbatain, penyanyi sudah mati dah baru ni, tahun 2000, dah hampir 22 tahun lah. Tapi lagu berkemana hari ni? Apa maksud dia? Curilah aku dari diriku sendiri. Anak-anak gadis pun akan terjatuh hati dengan benda macam itu. Sebab zikir. Ingat kakak, menyanyi itu zikir. Menyanyi itu macam wirid. Kalau kita kena kita haram setan budak ni, setan lah dia. Kalau kita kat laki kau natang sungguh, ada tok laki kau haram jadah sungguh, memang haram jadah dan menatang tok laki. Dia patutlah kata laki kat bini dia, ku tak tahu lah, dia kata dapat jebong seko tu, ku tak tahu nampak nak apa. Maka jebon binatang lah laki dia atau bini dia. Faham tak faham? So insya-Allah jaga mulut menaikkan zikir kepada Allah. Ingat perjuangan Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, jelas kepada kita apa yang telah diterangkan oleh Yang Bagi Al-Fadhil Ustaz Azlin berkaitan dengan ancaman-ancaman dan ayat Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan susuk tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan satu uswah yang menceritakan kepada kita akan kehidupan kita dunia sampai akhirat tuan-tuan. Hidup kita bukan setakat ni kita nak pergi ke negeri akhirat, maka Nabilah yang menjadi payung dan contoh kepada kita. Jadi sepatutnya kita orang Islam ni tuan-tuan, ni saya nak tanya Ustaz Abdullah Khairi ni, tapi sebelum nak tanya Ustaz Abdullah Khairi ni, kita ada pesanan penaja. No? Pesanan penaja, ya. Pesanan penaja kita ada lancarkan derma no. Lancarkan derma Mami hebat tadi ni. Tapi itulah hak kutip derma pun halus-halus. Makik main berdiri tengok. Tengok kat mana? Main bangun berdiri. Main berdiri depan ni halus-halus. Main. Makan ni. Ustaz Lutfi. Ya. Ana tak pernah setuju kalau bagi kanak-kanak ni kutip derma. Mana orang tua? Kami dia buat macam ni. Kalau niat nak buat benda ni, biar betul-betul. Dia kata budak ni dia malu, dia kutip-kutip dia lari. Minta maaf cakap okey tuan. Yang main ni dia patut dapat 2,000, dapat 500. Tapi tak tahu lah kot budak-budak ni power. Jadi kalau boleh lah, kalau tolong tengok. Adik-adik tengok ya. Tengok. Masuk setiap lorong dia adik. Duduk barai lu. Barai lu, main madap. Bukan kata hampa tidak. Tapi pengalaman kami lah kot sini mungkin ada Power Ranger sini. Ini seorang jom ni. Ni adik main ni. Main ni seorang. Adik kecil dah apa? Mungkin dia pamit adik kecil kerana kaum perempuan belakang tu. Okey, adik-adik masuk no.
Nah, ujung sana. Ini ujung sana. Ni Ingat tengok ni. depan kanan kiri. Nah. Okey. Ni. Amal halus semua. Main ni. Okey. Lepas tu kalau dia pakcik tak bagi kau sakut macam tu. Semua faham Jalan pelan-pelan dia oi. Okay. Jalan pelan-pelan, jangan lari. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lancarkan kutipan derma untuk masjid ni insya-Allah. Silakan masuk lorong tu. Masuk. Sagi ulang balik kali lagi patah mic kau ni pula. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita mengalu-alukan sedekah dan derma daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita menjalankan aktiviti masjid kita, Masjid Pematang Rambai ni tuan-tuan, untuk kita semua. Bukan ada apa, bukan untuk kita belanja suka-suka, tapi untuk masjid kita, untuk orang ramai di sini. Bila banyak kita memberi, insya-Allah majlis ilmu yang dijalankan di sini pun akan semakin ramai dan kita dapat manfaat ilmu daripada derma yang tuan-tuan dan puan-puan berikan pada malam ini. Kita duk cerita pasal Nabi SAW, kita kata kita sayang Nabi SAW, maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tanda kita sayang Nabi, keluarkanlah apa yang ada dalam poket tuan-tuan tu. Ada bawa tak? Sengap tu bawa tu. Sengap tu bawa tu. Jadi tuan-tuan keluarkanlah tanda kita sayang kepada agama kita ni, kita nak bela Nabi SAW. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya saya nak ajukan soalan kepada Ustaz Abdul Khairi. Mungkin Ustaz boleh tambah sikit lagi Ustaz. Kita ni Ustaz nak kena buat apa Ustaz? Bila cerita pasal hina Nabi, cerita kita kena membela Nabi, kita sayang Nabi, kita sepatutnya kena buat apa Ustaz? Silakan Ustaz. Alhamdulillah tuan-tuan, boleh masukkan derma pada pelajar-pelajar kita, adik-adik kita tu. Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Kita kalau suka Nabi, insyaAllah kita akan bangun esok di padang mahsyar, akan dapat syafaat daripada Nabi, dan kita akan masuk syurga bersama Nabi. Kalau hidup kita dunia tuan-tuan, Nabi pun kita tak kenal, dan bila sebut Nabi pun kita buat tak tahu Dan ada di kalangan kita yang nak pencen pun tak pergi umrah lagi kan, tak pergi ziarah Nabi, tak pergi Mekah. Dia kata umrah tu sunat Ustaz, dan dia umrah pertama wajib tu. Siapa yang ada duit, pergilah kan, korang ziarah Nabi, bagi salam kat Nabi. Ada di kalangan kita, dia kata tak ada duit, nak pergi macam mana? Bohong rumah sini besar, Mata Rambai. Hebat-hebat semua. Kereta pun dalam rumah tu 3-4 biji. Saya duduk lalu, saya tahu tu masa tu tahun 2013. Hebat-hebat dah. Takkan kau tuan-tuan tak mau pergi ziarah Nabi SAW. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan siapa yang dia suka. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktu bihima, kitab Allah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggal pada kamu dua perkara. Jika kamu pegang pada dua perkara ni, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Apa dia tuan-tuan? Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran ada di kalangan kita dah umur 50 dah, Quran pun tak baca lagi. Saya 54, Ustaz Sin 53, Ustaz Lutfi 26, muda lagi dah. 45. Tuan-tuan tengok macam ni, dia kerja dengan IPD polis tuan-tuan. Kira pangkat besar dalam polis ni. Jadi tuan-tuan jangan susah dia saja, bukan saja pangkat besar, badan pun besar. Orang hebatlah di polis tu. Kalau Kedah tu dia boleh kontrol habis segala-segala ketua polis tu. Sebab bakar tu bawa cover semua kan. Jadi menunjukkan apa tuan-tuan? Allah tinggal kat kita Quran. Kalau kita umur 50, Quran pun tak baca lagi. Saya 54 tuan-tuan. Bagi saya wajib 1 jam lepas subuh tu duduk lah. Sebab apa? Ramai kawan-kawan mati lah. Kolah dulu, kolah Gadiak. Saya kolah Gadiak. Bulan lepas nama Izham dekat Simpang 4, Simpang 3 Bantang Buluh. Balik semayang Aisyah dengan kuliah. Lepas tu balik duduk-duduk beloroi. Saya tengok mati dah. Ni Malang Syah ni pun tak tahu ni siapa ni, Mata Rambai ni. Ada yang mati pada tidur. Kan? Mati dah. Baru ni kami buat perjumpaan nak buat sambut hari raya. Kami ada 36 orang. Allah, tengok semua depa teruk-teruk semua. Depa buat pendang. Gigi pun tak ada. Dia kata bagi cadangan, antaya nak cadang ni. Aku tengok awak wuduk. Gigi pun tak ada. Kan? 54.
Ada yang tu dulu nama Rosnah, kira dalam kelas dia paling cun kan. 36, 26, 36. Baru ni perjumpaan, alhamdulillah 82 ke atas ke bawah. Dia kata ni bukan Rosnah, hak lawa lah. Lawa pun lawa. Dia kata lawa apa? Macam dengan apa penguin pun. Tua-tua habis lah. Dah habis mesyuarat apa nak buat tu kan, saya tanya ni apa ni, tanya betul-betul lah saya pengusian. Sakit apa? Saya darah tinggi, di mana? Semua ada. Darah di mana, buah pinggang, semua ada. Betul ustaz tak ada ah? Saya alhamdulillah tak ada ah. Pasal tak cek. Kalau cek ada semua. Menunjukkan apa tuan-tuan, kalau kita umur 50 pun tak ada preparation lah, persediaan macam mana kita nak bertemu dengan Nabi SAW. Nabi tinggal dua ya, Quran dengan sunnah dia. Quran pun tak baca. Macam mana tuan-tuan? Sebab tu kalau umur 50 ni, lepas subuh sejam duduklah kan. Tambah-tambah umur 60 tu. Saya tanya betul-betul lah, siapa umur 60 ke atas? Cuba angkat tangan. Tak ada dah, mati habis dah orang mata ramai. Nak angkat tangan tak larat dah. Bang, buat persediaan lah kan. Ni antara apa? Sunnah Nabi SAW. Saya nak sebut sunnah ni. Nabi ketika sampai di Madinah, dia ada dalam Ibnu Hibban menyebut, Nabi kata apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Hadis ni masyhur. Abshus salam. Nampak? Ini sunnah Nabi tuan. Abshus salam. Nabi suruh sebarkan salam. Kita masalah lah ni, kita bagi salam pada orang yang kita kenal ya. Kalau tak kenal, ni sunnah Nabi tuan-tuan. Kita mendoakan dia 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tambah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Tak ada tuan-tuan. Ta'ala tak ada. Sunnah Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucap salam kat dia, kemudian rahmat kat dia, barakat, berkah kat dia. Ini sunnah Nabi tuan-tuan. Kalau nak ikut Nabi, abshus salam, sebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ni ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada haram pada. Yang wajib jawab dah. Ni saya bagi salam tadi, Ustaz Asli bagi salam, Ustaz Lutfi bagi salam, tuan-tuan wajib jawab. Tuan-tuan jawab tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu dah baru jawab, wajib jawab. Bila kami bagi salam, tuan-tuan wajib jawab. Kalau kita bagi Assalamualaikum, jawab bagi lebih Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ni sunnah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa 3 tuan-tuan. Bukan senang. Nak doa dia selamat, doa dia rahmat, kemudian berkat. Tuan-tuan, ada yang salam sunat. Ada salam sunat. Contohnya ni, kami nak main kan, nak jumpa Ustaz Asli. Dia main jumpa di rumah saya. Ustaz tolong sampaikan salam kat Ustaz Asli. Kena sebut Assalamualaikum, sampai kat dia. Saya pun habang Ustaz Asli, ada kawan tadi sampaikan salam, Assalamualaikum. Ustaz Asli sunat jawab. Dia jawab sunat, dapat pahala. Dia kena sebut Assalamualaikum. Jangan pula sampaikan salam saya kepada Ustaz Asli, salam tak sebut. Saya pun sebut dia tu sampaikan salam, Ustaz Asli jawab, saya terima salam. Sebab dia tak sampai salam pun kan. Sebut salam tu sunat jawab. Ada makruh jawab? Tak ada makruh jawab. Ketika mana tengah duk ceramah kita duk ceramah-ceramah, dia main lewat, tolak-tolak pintu, Assalamualaikum. Makruh dalam majlis ilmu. Betul kena mengaji. Ada yang ketika makan, makruh. Ustaz tengah duk makan, dia pun main, Assalamualaikum. Ustaz jawab Waalaikumsalam. Mati tu Ustaz tu, lekat makanan. Makruh. Tu kita kena mengaji. Tu bab yang bagi salam, sunnah Nabi. Ada yang harus. Ada harus. Harus macam mana? Ustaz Atin pegang telefon kan, dia tulis Salamkum. Kan SLM kum kan, banyak WhatsApp dia tu lah. Dia tak tulis Assalam, Salamkum. Harus jawab Kum salam. Kan banyak pendek kan. Banyak orang muda macam tu lah, dia pun Assalamualaikum. Ataupun paling pendek salam sudah lah, SALAM. Salam sudah lah, sejahtera. Ada yang Selcom, jawab Maxis. Harus jawab, harus. Hukum dia harus. Haram jawab pada. Ketika mana haram jawab? 3 berak. 2 berak masuk tanah. Saya pernah tengah duk berak kan. Habis-habis berak pakai buka. Dia tengok Ustaz, Assalamualaikum. Aku tahu jamban tu, jamban.
Weh, berapa kali kami kena, betul tak? Masuk jamban dia bagi salam, kita nak jawab tak jawab, haram. Jawab dalam jamban. Ada yang salam, kita kena dengar. Ada yang salam, kita tak perlu jawab dah. Ada betul tak? Imam tadi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan jangan duk jawab pula. Waalaikumsalam Pak Imam. Tak perlu jawab. Ada yang salam tak mau dengar kita kalau dia jawab. Apa dah? Tu orang kubur. Tuan-tuan pi, Assalamualaikum ya ahlal diyar darul qaumil mu'minin insyaallah wa inni bikum lalahiqun as'alullahu lana wa lakum afiyah. Atau dia jawab Waalaikumsalam. Mati tu tuan-tuan. Tak mau dengar tuan-tuan. Sebab ni afsyus salam, sebarkan salam. Tapi kita bagi salam kepada apa? Orang yang kita kenal ya. Ni sunnah Nabi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak bangun dengan Nabi, amalkan sunnah Nabi. Sebab Yahudi kata pertama, hilangkan sejarah. Yang kedua apa? Jangan benar umat Islam mengamal sunnah dia. Bila amal sunnah dia, kita terikat dengan Nabi. Kita akan sayang kepada Nabi SAW. Lagi apa? Wa absyus salam wa at'imut ta'am, jamu orang makan. Ni kami main ni tak makan lagi ni. Tapi Datuk kata ada makan lepas ni kan. Datuk jangan balik chair tu. Depa tak? Depa tak ada. Depa apa balik apa tak ada. Ni, wa at'imut ta'am, jamu orang makan. Saya pernah jumpa dia tiap hari Jumaat bagi makan. Rumah kecil kan. Saya tanya dia, lo ambil duit mana? Tak tahu rezeki ustaz. Rumah kecil lah. Dia duk bagi makan rumah kecil. Kalau tak bagi makan rumah besar dah. Tapi tunjukkan apa? Rezeki dia murah tuan. Wa at'imut ta'am. Wasilul arham. Nampak? Nabi ingatkan kita. Sil maksud dia apa? Sambung. Arham apa? Ukhruj min butuni ummahat. Sesuatu yang keluar daripada perut perempuan, nama dia rahim. Kita ni yang kata hubung silaturahim tu, kita duk ingat hubung dengan orang. Dengan orang tu kita jaga sungguh. Dulu grup WhatsApp keluarga apa nama sekolah, jaga. Tapi kita hubung nak silaturahim yang keluar daripada rahim yang sama. Abang kita keli manusia sekarang. Mak menakan kita daripada mak kita, daripada ayah. Mak menakan. Mak menakan tak batal sembahyang. Kita sanggup jaga mak mentua daripada mak menakan ni. Sedangkan mak menakan tu satu perut dengan mak ayah kita. Yang ni nak jaga ni. Ikut sunnah Nabi. Kita keli dengan mak menakan. Keli. Orang mata ramai kan. Pasal tanah ya. Buang mak menakan. Sedangkan mak menakan yang datang daripada ayah dia. Satu perut. Silaturahim, hubung silaturahim. Kita duk jaga kawan kan, jaga orang lain. Allah, dalam grup WhatsApp tu, dalam keluarga ni, kalau keluarga kata sikit left dulu. Lagi invite masuk pula, kata sikit left, sampai beribu left. Tapi kawan-kawan, Allah, tak tahulah apa pun kan. Macam Ustaz Azlian, saya kata dia tak kata apa. Perut masuk dalam raga, dia tak kata apa. Hang gelak apa, hang lebih kurang Tapi dia pun tak kata. Cuba adik dia pun kata. Nampak tak? Cuba adik kata, terasa. Bang, bantulah keluarga kita daripada bantu orang. Saya duk peringat, ayah saya peringat. Dia kata, dia kata, apa kalau ada yang senang bantu keluarga, dia kata. Saya kata, betul apa? Kurang-kurangnya, bila dia senang, dia tak hutang kita. Ni adik-beradik kita tu. Bila dia senang, dia tak hutang kita. Ni kita nak bantu dia. Ni biar mampu pergi. Bila mampu pergi, susahkan kita, tuan-tuan. Sebab tu kalau keluarga biar senang, jangan cemburu. Mari sama-sama. Biar maju, biar kita naik. Alhamdulillah. Itu nama silaturahim, menghubung silaturahim. Kemudian apa? Sallu bil lail wan nasin niyam. Bangunlah pada waktu malam di kalangan manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Ni Allah sediakan syurga yang paling hebat untuk kita. Ni sunnah Nabi. Kita nak bangun malam, jangan tidur lewat. Nak bangun pukul 4, tidur pukul 3, taubat tak bangun. Ni lepas ni balik kan, kita pukul 11 biar balik tidur, kita akan bangun awal. Nak bangun awal, tuan-tuan nak cerita tak erti. Siapa yang bangun dia tahu Siapa selalu baca Quran dia tahu sedap dia tu kan. Siapa selalu main majlis ilmu ni kena main. Sebab apa? Al-ilmu bita'allum, ilmu ni kena mengaji. Bukan ilmu ni Google. Banyak kita anak muda mengaji Google. Okey, apa? Bab haram babi. Type ya, haram babi. Dia keluar. Dia akan patua tu. Patua tu daripada mana tahu? Biar berguru. Ngaji berguru.
Bila berguru tuan-tuan, kita akan dapat ilmu tu keberkatan. Ilmu yang berkat. Banyak kita lah ya, Google lingkup tu yang hina ulama-ulama. Kan kalau hina Nabi kira ni ulama-ulama berkena. Ni ustaz-ustaz dia berkata macam-macam. Tambah Nabi kalau orang kafir kata tu biasa. Ni orang Islam kita. Lah ni tuan-tuan tahu tak satu program yang mereka buat melancarkan untuk berkelihkan kalangan ustaz sama ustaz. Kelih ustaz sama ustaz dalam media sosial ni. Orang mata ramai alhamdulillah tak ada handphone, dia pun tak baca. Ni berkelih bergaduh tuan-tuan. Ustaz ni hantam ustaz ni ustaz. Bab apa? Bab kunut. Bab kunut. Apa ni bab lepas zikir lepas semayang. Berkelih macam nak pecah apa media sosial tu. Allah, kita pun pening lah tuan-tuan. Sedangkan ada orang pergi tawaf di depan Kaabah, sedangkan dia ialah seorang perempuan. Pakai kain ihram. Tuan-tuan bayang tengok, ini satu penghinaan cukup besar kepada umat Islam. Orang perempuan binti pakai kain ihram, tawaf depan Kaabah, ambil buat selfie. Apa tindakan kita orang mata ramai? Boleh tak apa, dia bukan anak aku. Dia benda ni tuan-tuan, Allah akan datang bala kepada kita. Bila bala umum, dia tak kira orang mata ramai, dia bala semua. Tengok baru ni kita main COVID, orang mata ramai kena tak? Tak kena? Orang lahak you 4 orang. Ayah ni duk main masjid. Duk main masjid tuan-tuan. Duk pergi masjid tu, mereka tu kena COVID. Ayah dia kena COVID. Balik anak 4 orang kena. Ni dia tak urus pergi masjid ni, 4 orang kena COVID. Mati 4 orang. Ayah dia tak mati. Mati semua anak mati. Kami tanam sebelah-sebelah. Dia duk marah api, kena COVID. Kena sungguh ayah dia kena. Balik dia pun kena, mati semua. Allah datangkan bala umum. Kerana apa? Mungkin sajak pergi tawaf dulu kan. Sajak pergi tawaf pakai kain telekong. Tu pakai kain telekong pula dah. Aduh. Ni hak keluar baru pula dah. Apa orang joget tu? Aku pun pening dah. Semua tu tuan-tuan nak publicity aja. Kan? Mau berlakon semua tu. Aku tak pernah percaya. View naik pula. Itu lah strategi sekarang ni. Media sos. Dan sebab tu saya buat je dah. Kami mesti ada trademark. Saya buat trademark. Wah! Trademark saya tu. Makcik terkejut belakang. Makcik, Assalamualaikum, pegang dadah. Tak apa, mati dalam masjid berkat. Husnul khatimah. Saya nak beritahu, sebab apa nak tarik anak muda? Ada orang tak, apa ustaz ni dah dekah. Alhamdulillah, anak muda tuan-tuan, kita buat benda yang tu, nak tarik. Bila kita, dia kata ni apa, tak ada hikmah. Sebenarnya, itulah yang menyebabkan ramai anak muda tengok ceramah-ceramah saya. Kita nak tarik orang. Ustaz sendiri dia menyanyi, hantam dia. Apa ni main masjid nyanyi? Engkau hamisi curang lu. Apa? Woi, hantam dia tuan-tuan. Tapi berapa ramai tuan-tuan orang yang insaf dengan lagu dia. Penjara dia masuk tuan-tuan, teriak ni orang yang dalam penjara. Dia menyanyi lagu tadi. Yang ni lagu tadi sedap. Dia menyanyi tapi sound tak sedap. Tak sedap kan? Cuba sound sedap kan? Kan? Sedap kan? Dia menyanyi tuan-tuan dekat penjara. Dia cerita balik. Mereka tak mau dengar ceramah dia. Ni kepala ni duduk dalam kerusi tu. Kerusi tu kan lubang tengah. Dia bawa masuk kepala. Masuk dia protes lah tu. Dia tarik lagu tu, teriak habis. Ada orang nyanyi dengan suara ni boleh tarik orang. Kerana apa? Ni media sos ni. Kita kena pergi mana? TikTok. Dulu TikTok kita tak masuk. Ni haram ni TikTok. Rupa-rupanya bila kita masuk, ramai anak muda sedar untuk agama Allah. Dulu Instagram. Sebelum Instagram, Facebook ni orang 50 ke atas. Yang kita lama tak jumpa. Apa nama? Facebook. Instagram umur 40 Instagram. Tapi hak 30 TikTok ni terbaru TikTok. Allahu akbar. Follower saya tak ramai, 1.3 juta. Ramai angkuh. Tapi anak muda ni lah yang bersama dengan kita, dengan Hui tu, kita bagi tazkirah. Kerana apa? Nak tarik kembali kepada agama. Bukan senang bang.
Bukan senang orang hina, orang kutuk. Tapi alhamdulillah kesedaran dah ada. Kita harap ia akan berterusan untuk kita bangun rumah kita semula. Saya pun merasa ke 11 lebih nanti bagi Kak Ustaz Selina. Dia pun tadi balu sampai 40 minit. Cak ayam tu. Tapi tak apa, kita puas hatilah kan. Kita dah serah balik pada Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih bagi Ustaz Abdullah Khairi. Hoi saja pun orang tengok kat 2 juta tuan-tuan. Baru hoi saja. No? Pegang kemau, pegang atas. Oh, patut duk bunyi. Cara pegang mikrofon pun kena cak ayam sama. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita tak ada masa dah ni. Kita nak habis tamatkan pukul 11 ataupun 11 lebih sikit. Jadi kita nak minta yang bagi Ustaz Aslin buat kesimpulan. Sebelum tu saya nak sebut sikit, Ustaz Abdullah sebut tadi berkaitan dengan Al-Quran. Kita duk sibuk orang hina Nabi, habis kita buat apa tuan-tuan? Paling tak ada Ustaz sebut tadi baca Quran tuan-tuan. Baca Quran, ikut sunnah Nabi SAW. Yang ni baru betul. Lagi orang hina Nabi, lagi kuat kita pegang dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran pun kita buat lebih kurang, macam mana kehidupan kita tuan-tuan? Nah, baik, jadi kesimpulannya silakan yang bagi Ustaz Aslin. Kesimpulan tajuk forum kita pada malam ini dipersilakan yang bagi Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadil Ustaz Lati, pada Al-Fadil Ustaz Abdullah Khairi. Kalau tuan-tuan lihat, saya ambil sikit lah sinopsis hijrah yang berlaku, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayat yang selalu kita duk baca tentang ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Ayat ini kalau kita lihat, tidak lain tidak bukan adalah untuk mengajak manusia supaya berpegang teguh dengan tali Allah. Ulama-ulama membincangkan, terutamanya mufassirin Al-Quran, dia kata pegang teguh dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Kalau saya tak terjemah, tak tafsir pun tuan-tuan faham bahasa Melayu dah cukup dah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Ulama banyak bagi pandangan. Hablillah juga bermakna kita berpegang dengan tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Ustaz Allah sebut tadi tentang ku tinggalkan 2 perkara, kalau pegang benda ni kamu tidak akan sesat. Itu asas. Kalau tuan-tuan lihat, antara faktor yang boleh mengancam kedudukan kesatuan Yahudi dan ekonomi Yahudi laknatullahi alaihim, iaitu tentang at-ta'akhi, pengukhuwatan yang Nabi laksanakan ketika sampai ke Madinah Al-Munawwarah, iaitu suku Aus dan suku Khazraj. Aus ni sedikit lebih kurang dan Khazraj mungkin banyak. Ada beberapa peperangan yang berlaku menyebabkan kematian tu boleh menyebabkan hilang penduduk. Namun al-i'tisamu billah, bila Nabi datang bawa satu cogan kata, dalam bahasa kita lah cogan kata, kalimah berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Sebab itu tuan-tuan, sahabat-sahabat, datuk-datuk, datin, tuan-tuan sekalian, kehidupan kita yang Allah sebut, Allah kata dulu ni kamu kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Dulu hampa bergaduh, tapi dengan Islam kamu akan dapat nikmat persaudaraan. Ini kita kena ingat. Kita berkawan bukan kerana jawatan, pangkat dan kuasa. Tuan-tuan kena ingat. Lepas tu saya tak heran kalau orang tu sombong dengan saya. Saya raih kesombongan dia. Biar Allah yang menjadi pemutus bicara kesombongan dia. Saya tak kata sombong, kempen jenis sombong, jangan. Saya tak cakap macam itu. Sebab apa? Kita faham Nabi menghadapi orang-orang yang ranggi, orang yang sombong. Betul atau tidak? Nabi tak kisah, sebab bukan si sombong tu yang bagi rezeki dekat dia. Kita nak pegang sampai peringkat akhlak Nabi.
Orang hina Nabi, orang katakan Nabi, dalam bahasa mudahnya, Nabi tetap fastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Istiqamah maksud dia kamu kena berpegang teguh di atas jalan Allah dan jangan sesekali kamu ikut cara hidup mereka. Allah tegur dalam Quran, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallah min waliyyin wala nasir. Muhammad, bapak Yahudi, bapak Nasrani, sampai kiamat mereka takkan setuju dengan kita sehingga kau orang ikut cara agama mereka, bukan masuk agama, ikut cara budaya mereka. Kau katakanlah kat dia orang, inna hudallahi wal huda, qul inna hudallahi wal huda, petunjuk Allah adalah sebenar-benar petunjuk, bukan petunjuk manusia. Allah tekan dekat Nabi, wala ini taba'ta ahwa'ahum, kalau kau Muhammad pun ikut cara mereka, selepas kau dapat ilmu, ma laka minallah, Allah tak akan tolong kamu, Allah tak akan bantu kamu. Sebab itu apabila satu kata-kata hikmah Sayyidina Ammar al-Qattab di hadapan para tentera Islam yang menang membuka kota Palestin, apa kata Sayyidina Ammar? Kunna qaumun azillah, kita ni adalah sebuah kaum yang hina dulu ni. Tengok, nahnu qaumun azillah, depan tentera ni, depan penduduk yang terlibat pokok Kristian, kerana Sayyidina Umar datang pada Madinah dan memangku jawatan khalifah waktu itu Sayyidina Osman. Sayyidina Osman, Ali suruh pergi. Osman kata tak payahlah, dia nak bagi kat Muaz bin Jabal, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dah kata ketua pederi Kristian yang pegang kunci itu, saya tak akan serahkan, mereka nak jumpa khalifah dulu. Sayyidina Umar datang dengan kaldai, dengan binatang yang halus, yang kecil, bukan kuda laju. Bila duduk orang tengok, oh inikah Khalifah Amirul Mukminin. Sebab apa? Khalifah Amirul Mukminin pernah menyelesaikan masalah pergaduhan Nasrani dengan Yahudi tentang beberapa tempat, antaranya tentang kes ibadah atau rumah ibadat. Dia pelawar Sayyidina Umar semayang dekat kanisah, dekat gereja dia. Umar kata, minta maaf kata, kalau aku semayang dekat gereja hampa, nanti orang nampak, orang kata apa, nanti umat akan datang kata boleh semayang dalam gereja. Buat satu masjid atau masjid Umar. Kalau gereja besar tu, kata Tuan Pizana, ada tu masjid Umar kecil je, tempat Sayyidina Umar pernah semayang. Tapi apa statement Sayyidina Umar? Kunna qaumun azilla, dulu kita adalah kaum yang hina. Fa'azzana Allahu bil Islam, maka Allah muliakan kita dengan Islam, bihablillah. Famahma nabtaghi al-izzata bighairi Islam azallana Allahu. Tapi kalau ada mana-mana kalian yang nak cari kemuliaan selain daripada Islam, confirm Allah akan hina kita balik. Apa jadi pada kita hari ini? Adik-adik TikToker ramai. Adik-adik tengok TikTok mana merapuk, adik-adik delete buang aja. Kalau nak selamat akidah sama akhlak, tengok TikTok, Facebook yang jadi maki-maki orang ni, tengok komen-komen, adik block dah siap. Wajib block. Block user, delete dia punya hidden whatever buat, demi maruh akhlak, apa tadi akidah. Lepas tu kalau boleh jangan buka apa-apa je yang macam haram jadah tu, sebab tambahkan viewer dia. Dia dapat duit. Alhamdulillah saya ada, dah cukup, jangan tengok. Salah kata tadi, saya tak tengok. Kalau tengok je, dia berjaya. Salah tengok sebagai nak buat cerita kat kita. Saya dapat cerita, saya tengok lah. Viewer tu kira duit. TikTok tu tuan-tuan tahu, bayangkan betul seolah cakap pukul 11 kami mula sampai pukul 1
2,000 orang bodoh-bodoh tengok saya punya kuliah. Tapi Facebook dia, saya punya program 200-300 ya. Tapi TikTok ni, anak perempuan dia kata, bah, time paling baik kalau tengok kaji, dia tengok hak kajian tu. Dia kata pukul 11 ke atas. Buat sejam ni, lenguh rekung cakap. Mereka tanya soalan, mereka hantar ubi kayu, roti canai, kata api, sing anak singa, apa menatang, apa beruk mak ye, apa tu, high chapel, topi, hantar pistol, misai buka aku, jambang lagi. Dia hantar, punya ada duit di situ. Tuan-tuan nak kena faham. Ada satu channel saya nak cerita banyak. Kita buka-buka, gambarnya memang jijik lagi menjijikkan. Kita tengok, kita layan dia. Dia dapat duit. Kita tengok pun dosa. Nampak tak? Kita support viewer dia. Adik-adik, tuan-tuan sekalian, kena ingat. Itu antara dia. Saya normal kata, kalau kita cari mulia selain daripada Islam, adik-adik, Allah akan hina kita balik. Apa jadi kat kita sekarang? Apa jadi pada anak muda kita sekarang? Dia tak selesai masalah. Dek, saya dulu mengaji sekolah menengah pokok senang, bukan sekolah agama, sebab duit tak ada. Mengaji pondok mahal, kena banyak duit. Nak mengaji Mata Mahmud tak layak sebab penilaian dapat 2B 3C. Bodoh lu mengaji sikit. Minta Radatul Ulum langgar, mahal tu tak bagi. Tapi nak cerita, kalau tok saya tak garang, tok saya tak cengeng. Sulang balik, kalau tok saya Doyah binti Yahya tak cengeng, tak garang, apa menatang tok saya tak buat saya adik. Anak-anak sekalian, seulang balik, bahasa kasar, apa menatang tok saya tak buat kat telinga saya. Wallahi la rumah dalam Masjid Ar-Rahman ni, apa benda tok saya tak buat kat belakang saya, apa benda tok saya tak buat kat tapak kaki saya. Sebab mungkin saya jahat pada pandangan dia. Dan sekelumit rasa geram tak ada langsung kat kita. Tok saya ni lebih hebat daripada mak ayah saya. Saya tak duduk dengan mak ayah saya. Mak saya beranak saya, setengah dia belah saya. Tapi tok saya syadid, very strong daripada mak ayah saya jaga adik saya 9 orang. Tak ada can. Dik, naik di kata 4, saya tak cakap, saya tak malu. Ada habuk rokok daun temakau. Datang di kata 4 tu dapat ni, di kata 3 dapat lului, kira belagak. Beli rokok kat kedai depan ni, sisat rokok getah pergi sekolah. Duduk dalam ni dalam ni habuk dia. Ni apa? Temakau baki tu. Kita pergi tongging gitu, puting duduk di atas. Kan? Dia balik, dia kata, "Lid!" Macam sarang bomba. Angisa rokok kau. Bunyi kau tu piak dah. Dia ripas saya dengan pergi sekolah sampai pecah baju tu. Butang tu bayang kena kok telinga ni. Kata apa jadi kat telinga saya. Tapi sekelumit sedikit pun saya tak rasa marah. Memang geram dan sakit. Memang sama agak. 11 tahun, tingkatan 3 baru masuk Jawi. Apa bayangkan Tok Mudim tu nak beza batang pisang dengan dia tu tak tahu mana satu. Ni nampak ni, ya Allah, tokok no. Mandi dekat jajah 5 telanjang. Tak apa tak tengok YouTube dia. Yang ayah dah metriban ni rotan ayah boya telefon. Ni dia cerita. Tahu ni. Bayang tingkatan 3 baru masuk Jawi. Confuse tu. Batang pisang dengan barang. Nak beritahu pada dia. Tapi kalau ayah tak buat macam tu, saya tanya dia, saya sebab je bab-bab ni. Pasal saya tidak merasa didikan ayah dari kecil. Tapi tok saya, siapa pergi Bukit Larit, simpan Bukit Temaga, kalau berani hampa tanya nama Tok Doyah, tok kepada Ustaz Bollywood, tak ada siapa yang tak kenal dia. Satu kampung boleh kenal dia. Sebab apa? Siapa pun tak mendalu kat rumah saya. Bukan orang, anjing pun takut lari. Kucing saya tok belah tu namanya Tam, warna hitam, langit pun hitam. Anjing kalah dengan dia, hari-hari buat balik tupai tak dekat pelenggak, buat balik ulat. Tu kucing Tam tu macam perangai tu ya. Tuan-tuan, nak bagi tahu kita mak ayah kena jaga anak elok-elok tuan-tuan. Kak,
Kak, kalau lelaki kita ambil tahu kak, mampu pergi ke lelaki kak, tapi dia tu zuriat kak keluar celakakan kak. Orang lelaki ni kadang-kadang dia tak ambil posah sangat anak-anak ni. Kak teruk, yang teriak teruk kak masa beranak kak. Bila dia mati, ayah teriak berapa hari ya? Kak 5-6 bulan teriak kak. Kak yang kata, ni tanggungjawab abang jaga lah bagi elok. Orang kata nak 3 dan nak 13. Dengan babi ke? Belakang tak payah kak. Abang, bercerai dengan isteri, ada bercerai. Bang, jangan kata, ini anak awak kau jaga. Tak payah. Ini dia hang. Demi apa dia? Maruah agama, bangsa dan negara kita. InsyaAllah 11-10 cukup lah tu. Tak larat lah. Ayam pun bagi punya banyak. Bagilah Red Bull ke Livita ke apa. Ayam sejuk dari dulu sampai kelak. Tu dah lah tak darah apa. Kembung buah ayam kentut ni duduk tepi ni. Busuk tak? Alhamdulillah. Faham tak faham tu makcik? Oh makcik, Allah, makcik ambil gambar saya tu. Tengok gambar dekat handphone tadi pun ambil gambar. Dia kata ustaz lah tak ada tapi mayang awal. Memanglah ada orang sini. Dia kata ustaz tak mayang kau. Ustaz pun tak mayang juga noh. Haram tu. Dia kata makcik cakap kau ajak. Saya jamak makcik. Oh bukan jimak, jamak. Makcik-makcik kakak-kakak yang duk ambil gambar tu tengok muka Ustaz Selin. Ya Allah, bagi Ustaz Selin sihat. Boleh? Nanti makcik-makcik keluar, makcik-makcik pergi kat luar tu ada shishu, apa? Shishu pula sushi. Ada jual. Lepas tu ada dozi. Sabun tu. Belilah sabun tu orang kita kan. Bau sedap. Tu dozi tu. Nak beritahu. Dah tak payah beralih lah pakai hal lain. Sabun orang kita buat penyagaan dia beku, dia jadi ketui. Ni dah wangi macam hotel hak warna hitam tu, dalam sebotol ya. Nampak tak orang kita Datuk Syukri orang Bali tu, kapal Bali tu. Buka kelang dekat tempat saya Puncak Alam. Saya pernah sihat Majlis Puncak Alam. Masya-Allah. Dia ambil Heliza Helmi jadi duta, ambil Ustaz Ilyas Ismail jadi duta, ambil Syekh apa nama Syekh Kebenda dah tu. Azanul Asri jadi bukan duta, jadi ikon dengan apa nama. Masya-Allah tuan-tuan. Belilah tukar menalih. Saya tak segan cakap. Kalau tak ada pilihan tak apa macam Pampers. Mana ada orang beli buat Pampers? Buat Pampers macam pengok apa? Beli seketir RM3.5 tak beli. Itu tak ada tak apa. Tapi sabun ni bukan saya nak kempen saya jadi apa hubung apa tidak. Ada jual macam-macam tuan-tuan tengok. Ada kebab. Masya-Allah tuan-tuan balik nanti singgah beli makan semua. Kalau tuan-tuan nak makan beli kat kami. Jadi insya-Allah jumpa lagi Datuk. Makasih banyak Datuk. Lama Datuk. Saya sebelum sakit 2017 saya mari ni. Sebelum 2017 mananya? Lama dah. Masa tu TYT kita masih ada dan masih lagi berjawatan TYT. Dan malam ni mari kali kedua insya-Allah dan ajak Ustaz Lutfi kerana dia mari sini. Insya-Allah tuan-tuan nak pergi ceramah kuliah boleh nanti jemput Ustaz Lutfi. Dia hafiz Quran. Suara ni kalau Hindustan dah lepas tu saya kena malu ni Hindustan pada suara sedap pada saya. Nampak dia buncit macam tu. Kan? Tapi dia orang kata salah orang perut buncit, dia suara dia bagus. Dia kurang pucit, kurang bagus. So insya-Allah yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari saya sendiri. Kalau ada kalimah-kalimah yang terkena kepada mana-mana pihak, itu berkebetulan semata-mata, tidak yang hidup atau yang bahkan mati. Siapa-siapa terasa pada muka. Itu je. Wallahu alam. Ulang balik, segala yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari kita semua insya-Allah. So pegang steering elok, handle elok, pacu diri ke arah syurga Allah. Kerana benda tu letak mana? Ke hati kita. Tidak ada? Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulan yang sangat baik yang telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Aslin. Saya sebagai moderator mengucap ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Ustaz Abdullah Khairi dan Ustaz Aslin. Tapi Ustaz Aslin lupa sebut satu benda tadi. Dia sebut dozi sushi. Ada satu lagi mereka pakai ni 3 jenis tuan-tuan. 3 kepala. Atas kepala daripada lupa bak.
Abang kita Said ada depan tu, dia ada kepiah, depa pakai ni 3 ni cap dia sama, betul tak? Salah. Betul tak? Jadi tuan-tuan tu pun kena support juga. Boleh tak? Tu pun kena support juga. Ada depan tu. Ada di belakang tu dia ada ni kopiah apa? Bukit Mentajam. Ada juga. Jadi tuan-tuan boleh tengok di depan sana. Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, semoga kita bukan hanya saja bersemangat, tapi marilah kita menjiwai rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Salah satu yang dapat kita buktikan ialah marilah sama-sama kita hadir ke Masjid Ar-Rahman ini mengimarahkan sembahyang jemaah dan sembahyang Jumaat. Nabi sebut la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehinggalah manusia itu bermegah-megah dengan masjid. Megah dengan masjid yang hebat dah, tapi jemaah dia tak ada. Renung-renungkan. Renung-renungkan tuan-tuan. Kita duk cerita pasal orang hina Nabi, tapi kita sendiri tidak hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat kita sama-sama simpulkan. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak diucapkan kepada ketiga-tiga